Baik, Alhamdulillah. Syukur kita pada Allah SWT dapat kita bertemu lagi pada hari ini dalam sesi ataupun siri yang kedua daripada majlis TOT kita untuk guru-guru Asatizah Kubat Center bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Hazri Hashim Al-Bindani Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengurniakan keberkatan masa dan kesihatan pada Tuan Guru kita, dan terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz untuk kesudian bersama-sama dalam siri yang kedua untuk bacaan kitab 36 adab memuliakan dan mengagungkan Al-Quran daripada perspektif Al-Quran, hadis dan asar, dan kita akan sambung untuk sisi yang kedua pada hari ini insya-Allah. Jadi untuk tidak membuang masa, dengan segala hormatnya saya menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk menyambung daurah kita insya-Allah. Ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammin khair. Terima kasih pada Aqina Al-Fadhil Ustaz Fahmi hafizahullah wa mata'ahullah bi sihatin wa afiyah, para asatidatul kiram, babuna fillah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kerana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini sekali lagi kita bertemu untuk kita sambung daurah kitab Tahfidhul Quran 36 adab terhadap Al-Quran Karim. Kita sambung pada bab yang ke-8, adab yang ke-8. Janganlah membaca Al-Quran ketika junub dan haid. Jangan baca Quran ketika junub dan haid. Daripada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju minal khala' fayuqri'una al-Quran wa yaqulu ma'ana al-lahma wa lam yakun yahjubuhu 'anil Quran syai'un laisal janabah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada tempat bilik air. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam baca Quran pada kami, dan baginda makan daging bersama kami, dan tiada yang menghalanginya daripada baca Quran kecuali ketika berjunub. Jadi dia dalam matan hadis ni dia kata kana, kemudian disertai pula dengan yakhruju. Kana bila dia masuk pada fi'il mudhari' maka tufidu dawam wal istimrar. Tufidu dawam wal istimrar, maksudnya bukan sekali. Bukan hanya sekali Nabi kita keluar pada bilik air, kemudian Nabi kita duduk dengan para sahabat, Nabi kita baca Quran. Bukan sekali, banyak kali. Banyak kali. Maka ia tufidu dawam, menunjukkan perbuatan itu sering kali berlaku. Maka nak menunjukkan bahawa walaupun dalam hal keadaan baginda sallallahu alaihi wasallam tidak berwudu, Nabi kita baca Quran. Yang menghalangi baginda daripada baca Quran ialah junub, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Al-Bazzar berkata ini tidak memberi makna kecuali beliau mengukuhkan lagi riwayat Ibnu Hibban yang melainkan ketika berjunub. Al-Banna berkata dalam keterangannya terhadap Musnad Ahmad, Al-Hafiz berkata itu adalah benar. Sesungguhnya hadis ini hampir mencapai martabat hasan dan layak untuk digunakan sebagai hujjah bahawa tegahan untuk baca Quran bagi orang yang berjunub. Imam Ahmad meriwayatkan daripada Ali radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqri'unal Quran ma lam yakun junuban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca kepada kami Al-Quran selagi mana baginda tidak berada dalam keadaan berjunub. Ia disebut oleh Al-Hafiz dalam kitab Bulughul Maram dengan sandaran kepada Imam Ahmad dan Ashabus Sunan yang lain berkata, dan hadis ini disahihkan oleh Imam At-Tirmizi dan dihasankan oleh Ibnu Hibban. Itu dalil-dalil ataupun hujah berkenaan dengan tegahan orang yang berjunub baca Quran. Adapun berkenaan dengan orang haid, sesungguhnya para fuqaha berselisih pendapat pada hukum bacaan Quran. Ulama Malikiyah mengharuskan bagi orang haid membaca Quran kerana bimbang terlupa. Tak apa, kita ambil dulu. Terhadap bacaan Quran tu, kalau lama tak dibaca. Dikatakan Imam Malik pernah berkata bagi orang yang haid boleh membaca Al-Quran, tetapi haram bagi orang berjunub kerana hari-hari datangnya haid berpanjangan.
Jika kita tegah mereka daripada membaca Quran, pasti mereka akan lupa. Ini bagi keadaan bersambungan darah. Adapun selepas berhenti darah, maka haram ke atasnya membaca Quran sehinggalah dia mandi. Dan ini adalah muktamad. Ya baik. Berkenaan dengan junub, ulama tidak ada kita katakan khilaf tentang tegahan baca Quran bagi orang berjunub. Kenapa? Kita kena fahami bahawa junub itu dapat ditamatkan dalam pilihan kita. Ya, orang yang berjunub, dia boleh tamatkan junub tu dalam pilihan dia. Iaitu dengan dia pergi mandi wajib, selesailah junub dia. Maka dengan sebab itu, haram bagi orang yang berjunub baca Quran. Ya, kerana dia boleh memilih, kita katakan dalam kuasa dia, untuk dia menamatkan junub tadi. Berbeza dengan orang yang dalam keadaan haid, haid di luar kawalan dia. Haid di luar kawalan ya, orang tersebut. Ya, wanita tersebut. Maka dengan sebab itulah ya, orang yang berjunub, bila dia berjunub, nak makan, nak minum, sunat dengan dia ambil wudu. Ambil wudu bagi orang yang berjunub, sunat. Tetapi bagi orang yang dalam keadaan haid, maka mengambil wudu hukum dia haram. Ya, kalau saja-saja nak ambil wudu ni, ya, hukum dia haram. Sebab apa? Ulama mengatakan kerana tala'ub, ya, bersendah-sendah dengan hukum. Dan kita ambil maklum bahawa haid itu juga ya, merupakan luar kawalan wanita tadi. Maka dengan sebab itulah ketika mana jelas dia masih lagi mempunyai darah haid, maka ya hukum dia pergi ambil wudu, ya, saja-saja nak ambil wudu, ya, untuk bersih diri, untuk kita katakan jadi sebagai amalan, maka tak boleh. Ya, tak boleh. Kerana apa? Kerana wudu itu satu ibadat dan ya, mengangkat hadas itu tak terangkat dengan cara dia ambil wudu tadi. Berbeza dengan orang yang berjunub, ya, maka sunat dia berwudu dan ya, bila dia nak mandi pun sunat wudu lagi. Begitulah juga dengan wanita yang dah tamat ya, darah haid. Darah dia dah berhenti, cuma dia tak mandi lagi. Maka pada ketika itu berwuduk dah tak haram. Ya, bahkan berwuduk sudah dibolehkan untuk wanita tadi. Tapi dalam keadaan dia ada darah haid, maka hukum dia haram. Maka jelas kepada kita bahawa haid itu di luar kawalan. Maka dengan sebab itulah dalam bab baca Quran ni, mazhab Maliki dia bagi kebenaran secara mutlak ya, kepada para wanita untuk baca Quran. Itu ikut mazhab Maliki. Cuma mutlakan keharusan baca Quran dalam mazhab Maliki ini, ya, juga ada syarat dia, iaitu ketika mana ya, dia dalam keadaan darah haid. Tapi kalaulah dia dah suci, ya, dia dah, maksudnya darahnya dah berhenti, dia cuma menangguhkan mandi saja, maka pada ketika itu kalau dia baca Quran, maka hukum dia haram juga. Ya, dalam mazhab Maliki hukum dia haram juga bagi mereka yang dah pun berhenti haid, cuma melengah-lengahkan mandi wajib. Ya, lalu dia baca Quran, maka baca Quran pada ketika itu mazhab Maliki juga kata haram. Ya. Hal yang macam ni kita kena tahu juga. Sebab zaman ni kita duk mengajar Quran, ya, orang bertanya, ni dia dalam keadaan haid ni boleh baca tak boleh baca? Paling kurang tidak kita kata mazhab Maliki membenarkan secara mutlak ya, untuk baca. Ya, selama mana ada darah. Tapi kalau dia dah ya, dah bersih cuma dia tak mandi, maka pada ketika itu mazhab Maliki juga kata haram. Yang kedua, kita juga ambil maklum zaman kita ni ramai ya, anak-anak kita yang hafal Quran. Sekolah tahfiz ni baik ya, buka untuk perempuan. Kalau dulu hafal Quran banyak orang lelaki aja. Ya, tetapi hari ni masya-Allah sekolah-sekolah biasa pun ya, kurikulum temua pun ya, tahfiz ulul albab pun ya, anak-anak perempuan banyak yang baca Quran. Ya, yang hafal Quran. Maka kalau saat dia datang haid ditangguh, dia takkan habis sukatan. Ya, takkan habis sukatan. 5 tahun nak boleh khatam Quran tu jadi tak khatam. Maka paling kurang tidak ya, untuk sekolah-sekolah yang macam ni, bila guru-guru dia ambil maklum ada mazhab yang mengharuskan, yang membolehkan ya, baca Quran bagi wanita haid, itu mazhab Maliki yang membenarkan secara mutlak, maka pada ketika itu ya,
jadi satu kita katakan kemudahan. Ya, jadi satu kemudahan. Dari segi fatwa pula ada beberapa fatwa dalam negeri-negeri kita. Ya, Al-Azhar pun ada fatwa berkenaan dengan masalah pelajar-pelajar yang haid ya, untuk memasuki peperiksaan dan juga hafazan. Begitulah juga dengan Jordan pun ada fatwa dia yang mengharuskan juga taklid pada mazhab Maliki. Ya, dan fatwa kita, fatwa wilayah persekutuan juga sama sebut untuk mengambil pendekatan mazhab Maliki. Dalam kalangan para ulama juga selain daripada mazhab Maliki ini, ya, Imam Al-Bukhari ya, juga mengharuskan. Ada satu pandangan Imam Bukhari yang menyebutkan bahawa haid dengan junub tak sama. Sebab itulah haid ya, haid dibolehkan untuk baca Quran kerana bimbang lupa. Dan Imam Bukhari pula sandak pada Sayyidah Aisyah ya, kerana Aisyah mengharuskan baca pada wanita haid kerana bimbang lupa. Baik. Ya, dan itulah juga yang diguna pakai oleh mazhab Maliki dalam hujahnya. Para imam yang tiga iaitu mazhab Syafi'i, Hanafi dan Hambali menghukum haram bagi orang haid membaca Quran. Ya, tiga mazhab lagi kata haram. Dalil mereka ialah apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud At-Tirmidzi dan lafaz dalam riwayatnya, yakni lafaz Imam Tirmidzi. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia bersabda, la taqra'ul haid walal junubu syai'an minal Quran. Janganlah wanita haid dan junub membaca sesuatu pun daripada Al-Quran. Dan hadis tersebut adalah dhaif. Ya, pengarang ni dia bagi tahu pada kita. Ya, hadis tersebut dhaif. Sesungguhnya telah disebut beberapa hadis mengenai pengharaman baca Quran oleh orang haid, dan bagi setiap hadis tersebut ada bidang perbahasannya, tetapi ia mencapai kekuatan pengharaman baca Quran dengan dihimpunkan hadis-hadis tersebut antara satu sama lain. Ya, disebabkan banyak jalur riwayat yang lain berkenaan dengan tegahan ni, maka boleh dianggap dia jadi hasan li ghairi, ya, yang boleh dijadikan sebagai hujah. Al-Khattabi berkata, hadis ini dari segi fiqh menunjukkan bahawa orang junub tidak boleh baca Quran. Seperti mana orang yang berhadas tidak boleh membaca Quran kerana hadasnya, yakni haid, lebih berat daripada hadas junub. Kebanyakan ulama mengharamkan bacaan Al-Quran oleh orang yang haid dan berjunub. Dan yang masyhur daripada mazhab Hambali seperti diriwayatkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab Mughni adalah haram. Ia juga sebut haram. Jadi yang pertama bersandar kepada hadis yang boleh mencapai darjat hasan tadi. Yang kedua ialah berdalilkan kepada dalil qiyas. Kalaulah dengan orang yang berjunub, hadis berkenaan dengan junub tadi jelas, hadis sahih. Ya. Kalaulah dengan orang yang berjunub itu sudah ditegah untuk baca Quran, maka orang yang haid lebih besar lagi tegahannya. Kerana bila dinamakan hadas yang besar, sebesar-besar hadas ialah haid dan nifas. Kerana orang yang dalam keadaan haid dan nifas, tegahan syarak lebih banyak. Sebab itulah nama dia hadas akbar, hadas besar. Ya, sebesar-besar hadas. Kerana hadas bagi orang yang haid ni, hadas yang paling besar. Sebab itulah ya, alasan orang haid tak boleh duduk dalam masjid bukan disebabkan bimbang kotor masjid. Ya, bimbang kalau Allah tiba-tiba menitis darahnya di masjid, tidak. Ya, bukan alasan tu. Ya, ada setengah orang hari ni dia kata boleh je perempuan masuk duduk dalam masjid walaupun dalam keadaan haid. Ya, sebab dia kata orang zaman dulu sebab dia tak ada kita katakan dry purse semua ni. Ya, zaman ni dah ada dah. Ya, boleh aja. Ya, bukan alasan tu. Bukan alasan tu. Ya, ulama mengatakan alasan tak boleh duduk tu kerana haid ni sebesar-besar hadas. Kalaulah hanya kerana dibimbangi mencemarkan kawasan masjid dengan titisan darah, pastilah juga Nabi kita menegah wanita-wanita yang istihadah untuk duduk dalam masjid. Tapi jelas sekali Ummu Salamah sampai lapik talam. Talam besar kerana darah istihadahnya menitis. Tapi maksudnya apa? Boleh duduk dalam masjid. Boleh duduk dalam masjid.
Jadi kalaulah ya bimbang hanya sekadar mencemarkan masjid, pastilah ya wanita istihadah juga tak dibenarkan masuk masjid. Ya, maka dengan sebab itulah ulama mengatakan ia bukan alasan, kerana bimbang mencemarkan. Ya, tetapi alasan sebenarnya ialah haid itu sendiri merupakan sebesar-besar hadas dan dia ada peraturan dia. Di mana syarak tak izinkan itu, syarak tak izinkan ini, Imam Sayuti kata ada 80 hukum yang melibatkan halal haram berkenaan dengan haid dan nifas. Ya, ada 80 hukum yang melibatkan halal haram yang berkenaan dengan hukum haid dan nifas. Maka dengan sebab itulah dalam masalah baca Quran bagi wanita haid ni, ya, jumhur berpandangan selain daripada ambil hadis larangan bagi orang junub dan ambil hadis kita katakan yang bertaraf, kita katakan ya hasan li ghairi tadi, jumhur berpandangan juga dengan dalil qiyas, iaitu qiyas aulawi. Kalaulah dengan kita katakan kalaulah dengan orang yang berjunub saja sudah tak dibenarkan, maka lebih aula lagi orang yang haid tak dibenarkan. Kerana haid itu lebih besar hadasnya daripada junub. Itu di antara dalil para ulama. Jadi kesimpulannya kita boleh buat satu kesimpulan di sini, ya, membaca Quran dengan niat qiraah itu, baca itu tak dibenarkan bagi wanita yang haid oleh jumhur ulama. Dan ya, dibenarkan secara mutlak. Bila dikatakan mutlak tu maksudnya untuk semua orang. Sama ada kawan ni mengajak Quran ke, dia baca Quran ke, ataupun dia hafizah Quran ke, dibenar secara mutlak. Dalam mazhab Maliki untuk wanita haid baca. Dengan syarat apa tadi? Dia baca tadi tu dalam dibolehkan tu hanyalah ketika mana dia masih mengalami darah. Tapi kalau saat darah dia berhenti, dia tak mandi wajib, maka pada ketika itu dia baca, hukum dia haram juga, sama macam jumhur. Sama juga macam jumhur ulama. Baik, itu berkenaan dengan hukum wanita haid baca Quran. Jadi maksudnya dia ada khilaf, dan khilaf ni khilaf yang muktabar, dengan erti kata ada bahkan pilihan fatwa-fatwa semasa kita pun banyak mengangkat mazhab Maliki dalam fatwa masalah ni kerana maslahah tertentu yang dihadapi oleh umat di zaman kita ni. Baik. Bab 9. Janganlah menyentuh dan membawa Quran ketika tidak berwuduk. Sebelum masuk bab 9 ni satu lagi. Ialah jumhur juga berpandangan kalaulah kita baca ayat-ayat Quran tadi itu hanya disebabkan nisbah zikir. Bukan kerana qiraah. Tetapi kerana zikir, kerana zikrullah. Al-Quran ni juga sebahagian daripada zikrullah. Bahkan dalam kitab Tibyan, Imam Nawawi mengatakan bahawa seafdal-afdal zikir ialah baca Quran. Seafdal-afdal zikir ialah baca Quran. Sebab apa baca Quran ni seafdal-afdal zikir? Sebab ulama mengatakan baca Quran ni tak faham makna pun dapat pahala sempurna. Berbeza dengan zikir-zikir yang lain, disyaratkan orang yang berzikir tadi tu menghayati makna bacaan dia. Barulah dia dapat pahala sempurna. Tapi baca Quran ni walaupun kita tak tahu makna, tetap dapat pahala sempurna. Kerana Nabi kata la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lam harfun wa mim harfun. Aku tak katakan alif lam mim satu huruf, tapi alif tu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Siapa yang baca satu huruf daripada Quran, maka bagi dia 10 ganjaran pahala. Dan 10 itu digandakan pula dengan 10 lagi. Maka dan Nabi kita kata, aku tak kata alif lam mim tu satu huruf, bahkan alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jelaslah kepada kita pada ketika itu, kata Imam Nawawi, alif lam mim siapa tahu makna. Semua para ulama tafsir pun letak Allahu a'lamu bi muradih. Hanya Allah yang tahu makna maksudnya. Maka dengan sebab itu, Nabi kita dah maklumkan satu huruf dapat 10 pahala, dan 10 tu digandakan pula kepada 10 kebajikan. Bi asyri amsalihha. Maka
alif lam mim tu dah dapat pahala sempurna. Itu maksudnya. Dengan erti kata baca Quran walaupun tak tahu makna dapat pahala sempurna. Maka dengan sebab itu Imam Nawawi kata baca Quran ni tergolong dalam seafdal-afdal zikir, kerana zikir-zikir yang lain dituntut untuk kita faham dan tahu makna, baca Quran tidak. Maka dengan sebab itulah jumhur ulama berpandangan kalau ada orang baca Quran daripada awal surah Fatihah sampai An-Nas pun 30 juzuk dengan niat zikrullah, maka hukum dia boleh. Hukum dia boleh. Dan tidaklah dianggap berdosa. Yang tak boleh ni ialah qasdu qiraah. Semata-mata mengqasadkan baca sebagai ibadat, baca qiraah tilawah tu, maka tak boleh. Tapi kalau dia baca dengan niat nak zikir, sebagai Quran sebagai seafdal-afdal zikir, macam mana Ustaz nak beza sama ni zikir dengan baca ni? Memang samalah, cuma atas niat kita lah. Bila kita tahu bahawa baca Quran ni seafdal-afdal zikir dan kita baca kerana kita zikir, tak apalah. Itu maksud dia. Itulah maksud dia. Maka dibolehkan. Begitulah juga sepakat para ulama bolehnya dengan membaca ayat-ayat tertentu pada munasabah tertentu juga sebagai kita katakan bacaan rutin ataupun zikir. Contohnya dengan seseorang yang kita katakan naik kenderaan baca doa berkenderaan ayat Quran, berdoa ayat Quran, Rabbana hablana min azwajina ayat Quran, maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ayat Quran, contohnya, maka ia juga sepakat ulama dibolehkan kerana itu juga munasabah dengan zikir. Baik, yang berikutnya bab yang ke-9, jangan menyentuh Al-Quran ketika tidak berwudu. Ibnu Qudamah berkata dalam kitab Mughni, mushaf Al-Quran tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci daripada 2 hadas keseluruhannya. Pendapat ini diriwayatkan daripada Ibnu Umar, Hasan, Atha, Tawus, Asy-Sya'bi, Al-Qasim bin Muhammad. Ia merupakan pendapat Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah serta pengikutnya. Dan kami tidak mengetahui orang yang berlainan pendapat dengan mereka kecuali Daud, iaitu Imam Daud Al-Zahiri. Ini berdasarkan firman Allah, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah menyentuh Al-Quran itu kecuali orang yang disucikan. Dan juga berdasarkan kitab, yakni surat, Rasulullah SAW kepada Amru bin Hazam yang menyatakan larangan menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Annahu la yamassul Quran illa tahir. Nabi kita pesan, janganlah menyentuh Quran kecuali orang yang suci bersih. Ia adalah surat yang masyhur yang diriwayatkan oleh Abu Ubaidah dalam bab fadilat Quran dan lainnya. Adapun pengharaman menanggungnya kerana ia lebih keji daripada menyentuh. Sentuh ni kita sentuh, angkat. Bermaksud tidaklah kita katakan mubalaghah dalam sentuhan tadi tu. Tapi kalau mengangkat, ini dah mubalaghah sungguh-sungguh dalam sentuhan. Sebab kita angkat, kita tanggung. Sentuh takat macam tu aja sentuh. Macam ni aja. Itu pun tak boleh. Maka kalau mengangkat bawa, maka itu lebih-lebih lagi tak boleh. Kerana apa? Kerana ia mubalaghah dalam sentuh. Ia lebih sudah berlebih-lebihan lagi dalam sentuhan. Adapun pengharaman menanggungnya kerana ia lebih keji daripada menyentuh. Jikalau ditakuti ia tenggelam atau terbakar. Tolong betulkan tu ada jatuh dalam tulisan atau terkena najis tu atau terkena najis atau jatuh kepada orang kafir atau jatuh kepada orang kafir. Dan tidak mungkin daripada bersuci atau tayamum ia boleh mengambilnya dalam keadaan berhadas kerana darurat. Maka bolehlah. Kalau dalam keadaan darurat boleh Quran jatuh ke, nak kena air ke, nak terbakar ke, maka boleh kita ambil walaupun dalam hal keadaan kita tak berwudu kerana situasi darurat. Situasi darurat. Mengambil dalam keadaan ini adalah wajib. Demikianlah menurut An-Nawawi di dalam Syarah Al-Muhadzab.
Maka satu kesimpulan yang kita nak kena buat ni, ya, satu kesimpulan, ya, bahawa dalam bab baca Quran bagi orang haid ada khilaf. Tapi dalam bab bawa Quran, dalam bab sentuh Quran, tak ada khilaf. Ya, tak boleh. Ya, jumhur kata tak boleh, semua ulama kata tak boleh. Ya, tak boleh. Maka sikit lagi dalam kitab Tibyan pula, ya, dalam kitab Tibyan, Imam Nawawi kata sehelai kertas yang ditulis Quran maka fi hukmil masahif. Dia sama seperti hukum mushaf juga. Ya, selai Quran ni, selai Quran yang ditulis tu, ya, maka ia juga pada hukum Quran. Ya, ia juga pada hukum Quran. Maka bila, ya, macam tu sehelai kertas tadi juga, ya, adalah mulia. Ya, macam mana mulianya mushaf Quran tadi tu. Maka tertegak juga padanya hukum dalam bab sentuhan. Hari ini saya dapati, ya, saya terlibat jugalah sebab saya mengajar di sekolah tahfiz ulul albab. Ya, dan kebetulan saya guru kanan di sana. Ya, jadi dalam bab-bab ni saya agak tegas lah dengan budak-budak ni. Bab baca Quran bagi mereka yang dalam haid memang, ya, kita war-warkan dan kita maklumkan, kita bertaklid pada mazhab Maliki. Tapi kalau bab sentuh Quran ni kita suruh budak-budak bawa Quran tafsir belakang. Ya, budak-budak semua guna Quran tafsir. Dan begitu juga ada setengah orang dia tak ambil berat. Ya, dia kata dia paksa juga pelajar-pelajar dia suruh tulis tahriri. Ya, bila tulis tahriri maka jadi hukum sehelai kertas tadi tu. Ya, maka dia sama macam hukum Quran juga. Maka sebelum saya masuk ke sekolah tu, memang dia orang tulis tahriri. Tapi bila saya masuk ni, bila kita bertegas sikit, ya, kita cerita bab hukum ni, maka ya, anak-anak yang dalam keadaan haid mereka tak dibenarkan tulis tahriri. Ya, kerana dalam bab sentuh Quran tak ada khilaf. Yang ada khilaf ni dalam bab baca tadi. Bolehlah kita tasamuh lagi. Tapi bab sentuh ni, ya, dah jelas tak dibenarkan. Ya, maka sehelai pun sama macam sentuh Quran juga. Maka dengan sebab itu, ya, tak dibenarkanlah mereka tulis dalam keadaan haid. Maka biasanya, ya, hari-hari cuti kita buat program lah bagi yang tak haid ni supaya dia waktu tu lah dia menulis lebih. Ya, supaya cover balik yang dia tak dapat tulis ketika mana dalam keadaan, ya, dalam keadaan haid. Al-Baihaqi telah meriwayatkan bahawa di dalam Sunan Baihaqi daripada Abdul Rahman bin Yazid, dia berkata, kami bersama Salman. Maka beliau keluar untuk mengqada hajatnya. Kemudian beliau pun datang seraya berkata, wahai bapa Abdullah, jika awak berwuduk, mudah-mudahan kami bertanya engkau berkenaan ayat-ayat Al-Quran. Ia berkata, aku tidak menyentuhnya. Sesungguhnya Al-Quran tidak disentuh kecuali orang yang suci bersih. Seterusnya ia membaca ke atas kami apa yang kami kehendaki. Ya, ini perbuatan Sayyidina Salman Al-Farisi. Dan ini sebagai athar yang menguatkan hujah. Ya, athar yang menunjukkan bahawa ya, Quran tu tak boleh disentuh bagi mereka yang tidak berwuduk ataupun dalam keadaan ya, tidak suci. Baik, bab yang ke-10 ialah berkenaan dengan membersihkan mulut untuk membaca Quran dengan bersiwak dan berkumur-kumur. Ya, bersugi dan berkumur-kumur. Uzaifah mengatakan, kana Rasulullah SAW idza qama minal lail yashu sufahu bisiwak. Nabi kita bila bangun malam, Nabi kita akan, ya, bersiwak, membersihkan mulutnya dengan bersugi, ya, sebelum Nabi kita salat malam. Dan dalam salat malam Nabi kita baca Quran. Ya. Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, as-siwaku mabharatun lil fami maradatun lirab. Ya, siwak itu menyucikan mulut dan mendatangkan keredaan Allah. Dan begitulah juga, ya, dalam riwayat yang lain menyebut bahawa siwak itu menajamkan, ya, ingatan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, laula an asyqa ala ummati aw ala an-nas la amartuhum bisiwak ma'a kulli salatin. Kalaulah tidak menyusahkan umatku, nescaya aku akan merintahkan mereka bersiwak pada setiap, ya, kali sembahyang. Ya, kerana dalam sembahyang tu ada baca Quran, maka baca Quran ni sebagai munajat kepada Allah. Ya, maka sunat untuk kita membersihkan mulut.
Dan dalam satu asar daripada Sayyidina Ali, ya, saya pernah baca, Sayyidina Ali mengatakan inna afwahakum turukul Quran. Sesungguhnya mulut-mulut kalian ialah jalan keluar Al-Quran. Maka hendaklah kalian bersiwak, ya, sebelum membacanya. Supaya bersih mulut kita tu, ya, untuk keluar ayat-ayat suci Al-Quran. Itu juga di antara adab dalam memuliakan Quran, yakni orang yang memuliakan Quran ni dia membersihkan mulut dia sebelum dia baca kalam Allah. Bab yang ke-11, membaca Al-Quran serta secara jahar di dalam solat malam. Baca secara jahar, baca dengan kuat, ya, dalam solat malam. Huzaifah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, aku telah datang kepada Rasulullah SAW pada satu malam untuk solat dengan baginda. Baginda memulakan solat dengan bacaan yang tidak terlalu perlahan dan tidak terlalu nyaring. Ialah bacaan yang bagus ditartilkan sehingga kami dapat mendengarnya. Nabi kita baca dengan bacaan yang jelas. Ya, Nabi kita baca dengan bacaan yang jelas. Imam Ahmad meriwayatkan dengan isnad yang sahih daripada Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa Ibnu Qais bertanya kepadanya, kaifa kanat qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-lail ayajharu am yusirru, faqalat kullu dhalika qad kana yaf'alu wa rubbama jahara wa rubbama asarra. Ya, ada orang tanya Sayyidah Aisyah, Nabi kita kalau sembahyang malam ni baca macam mana? Baca kuat ke baca pelan? Nabi kita kata Sayyidah Aisyah, kadang-kadang baca kuat, kadang-kadang baca perlahan. Maka ia semua merupakan salah satu daripada petunjuk, ya, bahawa satu kemudahan buat umat ni. Orang nak baca kuat pun boleh baca, nak baca perlahan pun boleh baca. Cuma ya, dari segi afdal tu, ya, ada ulama kata afdal baca kuat, ada ulama kata afdal baca perlahan. Baik, berikutnya halaman 42. Imam Ahmad telah meriwayatkan daripada Al-Baihaqi radhiyallahu ta'ala anhu dengan isnad yang sahih, anna Rasulullah SAW kharaja 'ala an-nas wa hum yusallun wa qad alat aswatuhum bil qira'ah faqala innal musalliya yunaji rabbah falyanzur bima yunajihi bih wa la yajhar ba'dukum 'ala ba'din al-Qur'an. Rasulullah SAW telah keluar kepada orang ramai dalam keadaan mereka sedang solat dengan masing-masing meninggikan suara pada bacaan mereka. Lalu baginda bersabda, sesungguhnya orang yang sedang solat itu sedang bermunajat dengan Tuhannya. Oleh itu berilah perhatian kepada apa yang dimunajatkannya dan janganlah setengah daripada kamu meninggikan bacaan Quran ke atas setengah yang lain. Ya, maksudnya jangan baca kuat sehingga terganggu orang lain. Larangan ini adalah berhubung dengan menguatkan bacaan Quran ketika solat malam. Ia adalah dilarang kerana menyakiti orang lain. Dilarang menyakiti orang lain ni maksudnya apa? Kalaulah sampai bacaan tadi itu masing-masing terganggu antara satu sama lain. Sebab itulah zaman Sayyidina Umar, bila Sayyidina Umar masuk ke masjid mendapati bacaan tu bunyi gemanya macam gema lebah. Ya, sehingga kan ya, tak keruan lagi. Ya, orang ni baca ayat apa, orang ni baca ayat apa, orang ni baca ayat apa. Ya, masing-masing dalam solat malam bulan Ramadan. Maka Sayyidina Umar merasakan lebih baik kalaulah aku kumpulkan mereka di belakang seorang imam. Maka akhirnya dilantik Sayyidina Ubay bin Ka'ab menjadi imam kepada orang lelaki dan Sayyidina Tamim Ad-Dari menjadi imam kepada jemaah muslimat. Maka semua orang lain dapat menyemak bacaan Ubay dan juga Tamim Ad-Dari. Ini pendekatan Sayyidina Umar Al-Khattab, ya, sehingga akhirnya ya, di bulan Ramadan di zaman Sayyidina Umar itu, ya, berjamaah tarawih itu berlaku. Ya, berjamaah qiyam Ramadan itu berlaku di belakang seorang imam supaya tak terganggu bacaan antara satu sama lain. Baik. Yang dikatakan larangan ni larangan makruh, ya, larangan makruh, bukanlah sampai larangan haram. Ya, baca kuat kalau sampai kita katakan ya boleh kedengaran oleh orang lain tu. Ya, dalam hal keadaan masing-masing bukan sahibul majlis. Ya, dalam hal keadaan masing-masing bukan sahibul majlis. Ulama kata kalau olah orang tu sahibul majlis, maka dia baca kuat macam mana pun kita tak boleh tegur. Ya,
Contohnya macam ni lah. Satu masjid jemput Ustaz Fahmi jadi imam untuk qiyamul lail. Maka bila Ustaz Fahmi pergi jadi imam untuk qiyamul lail, Ustaz Fahmi merupakan sahibul majlis yang telah dilantik untuk mengimamkan para jamaah. Maka kalaulah ada dalam kalangan orang yang hadir itu dia tak nak ikut semayang sekali, dia nak buat sorang-sorang, dia kata afdal semayang malam ni semayang sorang-sorang, bukan semayang jemaah macam ni. Dia nak ambil pandangan yang macam tu, dia nak buat sorang-sorang kat belakang. Tapi dalam masa yang sama juga dia pergi duk tembak kita dalam grup WhatsApp. Apa ni masjid ni patutnya malam-malam tak bolehlah baca kuat-kuat, ganggu jemaah lain nak semayang. Maka itu merupakan kita katakan komplain yang tak patut dilayan. Yang tak perlu dilayan. Sebab apa? Dia kena tahu ini sahibul majlis. Dia masuk menumpang dalam majlis kita, maka dia kena hormatlah. Kita tengah duk mengajak ni, tengah sedap duk mengajak ni, tiba-tiba ada seorang masuk semayang. Tahiyatul masjid ke, semayang fardu ke apakah. Kita pun tuan-tuan sekejap saya perlahankan suara disebabkan beri laluan kepada saudara kita tengah semayang. Tak nak ganggu dia. Mana boleh macam tu? Sebab kita sahibul majlis. Kita sahibul majlis. Dia telah patutnya pergi cari ruang-ruang dan sudut yang tidak kita katakan dia tak terganggu. Patutnya macam tu. Maka begitulah juga tegahan baca kuat ni kena faham bahawa tegahan ni kalaulah masing-masing itu yang hadir bukan sahibul majlis, maka pada ketika itu makruh baca kuat sehingga terganggu orang lain. Tetapi kalaulah orang tu adalah sahibul majlis, maka dia tak ditegah. Bahkan sesuai dengan kehendak para jamaah untuk dia baca. Nak guna mic ke apakah boleh saja. Abu Daud, At-Tirmizi dan An-Nasai telah meriwayatkan satu hadis daripada Uqbah bin Amir bahawa Rasulullah SAW bersabda, Innal ladhi yajharu bil Qur'an kalladhi yajharu sadaqah bis sadaqah. Walladhi yusiru bil Quran kalladhi yusiru bis sadaqah. Orang yang menguatkan suara dalam baca Quran samalah orang yang sedekah secara terang-terangan. Dan orang yang baca secara perlahan sama seperti orang yang sedekah secara sembunyi-sembunyi. Maka kedua-duanya boleh. Baik, berikutnya makruh memutuskan bacaan kerana percakapan manusia. Makruh memutuskan bacaan kerana percakapan manusia. Tidak patut bagi orang yang sedang baca Quran memutuskan bacaannya kerana bercakap dengan manusia. Baik, sebelum kita masuk ni, putus bacaan tu maksudnya apa? Qata'. Dalam istilah kita baca Quran ni, satu dia ada saktah, satu ada qata', satu ada waqaf. Waqaf bila kita baca berhenti. Dan waqaf itu boleh berlaku pada akhir ayat ataupun pertengahan ayat. Waqaf boleh berlaku pada akhir ayat ataupun pertengahan ayat. Apabila kita tak cukup nafas, kita boleh berhenti saja walaupun di tengah ayat. Maka adalah kaedah berhentinya tu. Tapi maksudnya waqaf ni boleh berlaku di tengah ayat ataupun di akhir ayat. Berbeza dengan qata'. Qata' ialah kita berhenti dengan niat tidak lagi meneruskan bacaan. Contohnya berhenti kerana melakukan hal lain. Berhenti kerana nak sembang, berhenti kerana jawab salam, berhenti kerana nak minum air. Maka semua tu nama dia qata'. Dan qata' ini hanya boleh di akhir ayat. Tidak boleh di tengah ayat. Tak boleh di tengah ayat. Sebab apa? Tak ada kesempurnaan pada makna. Adapun waqaf sebab kita berhenti dengan niat nak menyambung lagi bacaan. Maka sebab itu boleh berhenti walaupun di tengah ayat. Tapi qata' hanyalah di akhir ayat. Lagi satu berhenti juga iaitu saktah. Berhenti dalam hal keadaan seketika tanpa bernafas. Kerana ta'abbudi. Kerana mengikut sebagaimana riwayat yang Nabi kita melakukan pada tempat-tempat tertentu dengan bacaan saktah. Baik. Jadi bila memutuskan bacaan di sini maksudnya qata' tadilah berhenti. Berhenti. Tidak patut bagi orang yang sedang baca Quran memutuskan bacaannya kerana bercakap dengan manusia. Begitu juga tidak patut percakapan manusia mempengaruhi bacaan Quran seseorang. Al-Baihaqi berkata Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitabnya dari Nafi'
kana Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma idza qara'a al-Quran lam yatakallam hatta yafrugha minhu. Ya, Abdullah bin Umar kalau dia dah baca Quran, dia tak akan bercakap apa dah sampai selesai dulu pembacaan dia. Ya, nak berhenti sembang, tak sambung balik dah. Ya, bukan macam tu. Ini juga sebahagian daripada adab. Kita bincang ni, kita adab. Ya, adab. Maka ini sebahagian daripada adab lah. Ya, adab dalam memuliakan Quran tu. Al-Baihaqi juga meriwayatkan daripada Ibnu Abi Al-Huzail berkata, mereka tidak suka seseorang membaca setengah ayat Al-Quran dan meninggalkan sebahagiannya. Maksudnya baca tak habis. Sudah tentu sekiranya ada keperluan, maka tidaklah makruh ketika itu. Ya, berhenti dalam hal keadaan kerana nak sembang ni hukum dia makruh. Kecuali lah kalau ada keperluan. Ya. Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin As-Sa'ib radhiyallahu taala anhu berkata, "Shalla lana Nabi sallallahu alaihi wasallam as-subha bi Makkah fastaftaha surat al-mu'minin hatta idza jaa dzikru Musa wa Harun atau dzikru ada jatuh ya dalam matan hadis tu. Ya, au dzikru Isa. Ya, tolong tambah perkataan Isa. Akhazat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sa'lah faraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah solat subuh bersama kami di Mekah, baginda baca surah Mukminun. Ketika sampai kepada ayat yang menyebut perihal Nabi Musa, Harun ataupun perihal Nabi Isa, tiba-tiba Nabi kita terbatuk. Ya, Nabi kita tersedak batuk. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam pun berhenti baca dan langsung rokok. Ya, berhenti baca langsung rokok. Itu menunjukkan bahawa kalau ada keperluan, berhenti tadi itu tidaklah salah. Ya, kalau ada keperluan, berhenti itu tidaklah makruh. Bila ada keperluan. Baik, perihal kita jawab salam, orang yang bagi salam ketika kita sedang baca Quran. Ada dalam kalangan ulama mengatakan kalau kita tengah baca Quran, ada orang bagi salam, maka cukup berpada dengan kita angkat tangan. Ya, istilaf. Ya, tanpa kita menjawab. Kerana memuliakan bacaan Quran yang sedang kita baca. Namun pandangan yang rajih sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Tibyan, sunat kita berhenti dan jawab salam. Sunat kita berhenti dan jawab salam. Kenapa? Mengambil kaedah bahawa hendaklah mengutamakan ya perkara yang sempit daripada perkara yang luas. Baca Quran ni waktu dia luas. Ya, jawab salam waktu tu aja. Ya, maka sebab itulah kita berhenti dulu baca Quran, jawab salam. Dan begitu dah juga contohnya kita tengah baca Quran tiba-tiba azan. Maka pada ketika itu hendaklah mengutamakan jawab azan dulu daripada baca Quran. Sebab baca Quran waktu ibadah dia luas. Jawab azan waktu ibadah dia sempit. Maka hendaklah ya utamakan dahulu, kaedah dia kata apa? Utamakan dulu perkara yang sempit daripada perkara yang luas. Ya, maka jawab azan tu pada waktu azan tu ajalah boleh jawab. Mana boleh kita selesai baca Quran dah apa semua pergi cari Bilal azan saya nak jawab, tadi saya tak sempat jawab. Tak boleh dah macam tu. Maka dengan sebab itulah sunat jawab azan dulu. Ya, utamakan jawab azan dulu, kemudian barulah sambung baca Quran. Baik, bab yang ke-13. Bab yang ke-13 berkenaan dengan adab kita juga dalam kita memuliakan Quran ni ialah kita memperelokkan suara sekadar kemampuan. Perelokkan suara ni, ada manusia yang Allah anugerahkan suara dia, nama dia suara anugerah. Ya, suara anugerah. Suara anugerah ni maksudnya memang suara tu dah elok dah. Ya, orang yang suara elok ni dia baca macam mana pun sedap. Ya. Maka itu suara anugerah. Dan satu lagi nama suara dia ialah suara lenturan. Kalau kita mengaji lah dalam bab suara ni, ada yang kedua ni nama dia suara lenturan. Suara lenturan ni maksudnya orang ni dia suara tak elok, tapi dia pergi mengaji, cara berlagu, ya, dia pergi belajar vokal macam mana nak kawal suara dan nafas. Maka akhirnya dia boleh membentuk alunan suara yang sangat baik ya dalam baca Quran. Maka kebanyakan orang ni, kebanyakan orang adalah suara lenturan.
Hanya orang-orang tertentu aja istimewa. Allah bagi suara anugerah yang memang dah sedap dah. Maka orang yang suara anugerah ni dia taklah terlalu teruk nak belajar nak dibandingkan dengan orang yang suara lenturan ni. Yang suara lenturan ni lah yang dia kena asah suara lebih, kena berlatih lebih dan sebagainya. Al-Hafiz Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari menyatakan bahawa tidak syak lagi bahawa jiwa-jiwa manusia akan lebih cenderung untuk mendengar bacaan yang dibaca secara taranum berbanding yang dibaca secara bersahaja tanpa taranum, tanpa lagu. Kerana ia lebih melembutkan hati dan memudahkan mengalir air mata. Pada kita katakan penghayatan bacaan tu. Dalam kalangan ulama salaf terdapat perbezaan pandangan keharusan baca Quran secara lahan, yakni berirama. Adapun pada hukum memperelokkan suara serta mendahulukan orang yang elok suara daripada yang lain, tidak ada pertikaian padanya. Tak ada khilaf ulama dalamnya hukum memperelokkan suara dan juga mengutamakan orang yang lebih baik bacaan ke depan. Tak ada khilaf yang tu. Yang ada khilaf ni masalahnya baca dengan irama tu, dengan lahan-lahan tu boleh tak boleh. Boleh ataupun tak boleh. Diriwayatkan daripada Imam Malik rahimahullahu ta'ala anhu bahawasanya haram membaca secara lahan. Baca Quran cara lagu-lagu irama ni hukum dia haram, kata Imam Malik. At-Tabari, Abu Taib, Al-Mawardi, Ibnu Hamdan Al-Hanafi pula menyatakan daripada sejumlah ahli ilmu serta Ibnu Attal, Iyad, Qurtubi daripada Malikiyah, Al-Mawardi, Al-Bandaniji dan Al-Ghazali daripada ulama Syafi'i, pengarang kitab Az-Zakhirah daripada Hanafiyah menyatakannya makruh. Ada pula ulama kata baca Quran berlagu ni hukum dia makruh. Inilah pandangan yang dipilih oleh Abu Ya'la Ibnu Aqil daripada ulama Hanabilah. Ibnu Battal pula mengatakan daripada sekumpulan sahabat dan tabi'in tentang keharusan perkara ini. Ada juga yang kata baca Quran dengan lagu berirama ni hukum dia harus. Inilah nas bagi Imam Syafi'i. Nas yang ditemui tentang daripada Imam Syafi'i mengatakan baca Quran berlagu ni hukum dia harus. Tak kiralah bayati ke sika nahwan ke apa ke, hukum dia harus. Dan dinakalkan oleh At-Tahawi daripada Hanafiyah dan berkata Al-Fawrani daripada Syafi'iyah dalam kitab Al-Ibanah bahawa ia bukan sahaja harus bahkan mustahab. Mustahab maksudnya sunat. Digalakkan sangat. Baca dengan berlagu. Maka daripada kenyataan yang didatangkan ni kita kena tahu bahawa baca Quran berlagu ni khilaf ulama. Ada daripada sampai yang kata haram pun ada, yang kata harus pun ada, yang kata makruh pun ada, yang kata mustahab pun ada. Yang kata sunat pun ada. Begitulah maksudnya gambaran umum dari segi hukum baca Quran dengan berlagu. Maka bila hal ni hal yang khilaf, maka sudah semestinya kadang-kadang kita akan temuilah pertemuan antara khilaf ni. Orang yang pegang pada hukum makruh, kadang-kadang dia tak berapa nak suka bila ada orang baca berlagu ni. Contohnya, apatah lagi yang pegang hukum haram. Orang yang pegang hukum hukum mustahab pula bila ada orang baca tak berlagu, Allah teruk sangat awak tak lagu sikit. Macam tu pula. Maka berlakulah pertemuan. Paling kurang tidak kalau kita maklum semua ni, kita lebih ada sifat toleransi lah. Ada sifat tolak ansur. Meraihkan pandangan-pandangan lain tu dengan erti kata taklah berlaku konflik. Ada rasa hormat terhadap ulama-ulama lain. Asal tempat perselisihan masalah ini ialah sekiranya setiap huruf tidak sunyi daripada makhraj. Maksudnya melagu-lagukan tu sampailah tidak berlari makhraj. Sekiranya bertukar kepada berlagu, An-Nawawi berkata dalam Tibyan bahawa ijma' ulama mengharamkannya. Tapi kalaulah sampai dia buat lagu tu sampai bertukar. Bertukar makhraj. Contohnya yang melampau-lampau dalam hukum, iklab contohnya. Min ba'di ma ja'. Ba' tu,
Sebab dia terlalu kita katakan melagukan sampai va. Min va. Ya, jadi macam tu. Itu contohnya berubah. Ya, begitulah juga kadang-kadang dia buat ramal. Ya, ramal ni kereta kuda tu kalau dia berjalan, ya berjalan atas jalan tar ni dia terus je pergi. Ya, lancar aja kereta kuda ni. Ya, tetapi kereta kuda bila berjalan di atas kawasan berpasir macam tepi pantai, dia pergi, dia kona, ya dia akan tayar dia tu akan gelincir. Ya. Maka gelinciran tu dia panggil ramal. Ya, di dalam dalam ilmu dalam taranum. Ya, maka kadang-kadang dalam buat ramal ni contohnya macam bacaan Syekh Syekh Na'inak banyak buat ramal. Ya, bahkan bunga-bunga ramal dia tu sangat hebat. Ya, dia boleh buat. Tapi taklah sampai mengubah makna, mengubah bunyi ataupun menukar huruf. Ada setengah-setengah qari kita ni dia nak cuba buat ramal. Tapi ya ramal dia tu sampaikan mengubah ya makhraj. Maka itu hukum dia haram. Ya, tak boleh. Lafaz ijma' ulama tentang mustahabnya memperelokkan suara adalah sekiranya ia tidak keluar daripada had bacaan dengan tamtid. Maksudnya tak berlebih-lebihan memanjangkan bacaan kerana meraihkan irama lagu. Bacaan tamtid hukum dia haram. Zaman kita ni dah tak berapa dah, tetapi waktu saya usia 17 tahun, 18 tahun saya pernah dengar lagi. Ya, bacaan tamtid ni masih ada diamalkan. Ya, saya pernah hadir satu majlis kenduri kahwin di Pulau Pinang. Ya, jadi kumpulan berzanjilah. Waktu baca berzanji, dia nak buat lagu panjang terang mana pun silakan. Sebab apa, itu bukan ayat Quran. Tapi bila sampai di belakang tu, dia baca kitab berzanji ni sampai habis. Di belakang tu kan ada tahlil berzanji. Maka yang tahlil tu pun dia pergi baca macam berzanji juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dia buat macam tu. Tak boleh lah. Tak boleh lah macam tu. Ya, qul huwallah. Jadi itu nama dia bacaan tamtid. Memanjang-manjangkan lebih daripada kadar panjang yang sebenar kerana meraihkan lagu. Maka ulama mengatakan hukum bacaan tamtid adalah haram. Ya, hukum bacaan tamtid adalah haram. Namun sekiranya terkeluar hingga menambah satu huruf atau menghilang satu huruf, maka ia adalah haram. Adapun bacaan secara lahan di setengah tempat, Asy-Syafi'i telah menaskan kemakruhannya, sedangkan di tempat yang lain beliau mengatakan tidak mengapa. Ya, Imam Syafi'i pun ada keadaan kata baca cara lagu ni makruh, ada setengah tempat pula kata tidak mengapa, yang ini harus. Perbezaan ini bukanlah menunjukkan perselisihan dua pandangan beliau, tetapi ia merujuk kepada dua keadaan berbeza di mana sekiranya lahan tersebut tidak terkeluar daripada kaedah yang sebenar, maka ia adalah harus. Sekiranya tidak, maka ia adalah haram. Inilah yang dinyatakan oleh Mawardi daripada Syafi'i. Lantaran itu memperelokkan suara ketika baca Quran adalah suatu yang dituntut. Sekiranya tidak sedap didengar, maka perelokkanlah sekadar kemampuan. Ya, takat mana mampu. Kalau baca pun orang Arab panggil suara ghurabi, ya, suara gagak, masya-Allah. Ada manusia ni, tadi kita kata suara anugerah, lagi satu suara lenturan, satu lagi suara ghurabi, suara gagak. Maka dia baca bismillah, macam tu aja, ya. Cubalah pergi perbaik. Ya. Kalau kami di Mesir dulu, kalau jumpa dengan Syekh Basyumi, ya, kalau mengaji dengan Syekh Mustafa Qalwash, kita pi bacalah macam mana pun. Syekh Mustafa ni dia layan aja. Ya, Syekh Mustafa Qalwash ni dia layan. Ya, kita ni tarik lagu tak apa jadi pun tak apa, dia layan. Ya. Tapi kalau Basyumi, ya, baca berhenti. Apa dia kata? Baca suara macam katak. Ya, baca suara macam suara macam gagak. Ya, suara macam ya, macam angsa. Ya, dia tak nak. Ya, tak nak.
Imam Bukhari dalam kitab Jami'-nya telah meletakkan bab khas berkenaan dengan memperindahkan suara dalam baca Quran. Kemudian beliau mendatangkan satu hadis yang disandarkan kepada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Nabi kita katakan laqad utita mizmaran min mazamir ali Daud. Engkau dianugerahkan seruling Nabi Allah Daud alaihi salam. Maksudnya Nabi Daud ni kan anugerah Allah, mukjizat kepada Nabi Daud ialah suara yang sangat indah. Maka Abu Musa ni Nabi kita katakan suara dia tu macam seruling Nabi Daud, yang ni suara yang merdu. Ibnu Hajar telah menyebut dalam kitab Fathul Bari daripada Ibnu Abbas bahawa Nabi Daud membaca kitab Zabur dengan 70 lahad, masya-Allah, 70 jenis irama, dan membaca dengan bacaan yang mencerdaskan orang yang dalam keletihan. Bila baca aja orang yang letih pun jadi cergas balik. Sekiranya baginda ingin menangisi dirinya, maka tidak ada seekor pun haiwan di darat dan di laut melainkan mereka turut serta diam mendengar dan menangis. Sampai macam tu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa baginda SAW bersabda, Allah tidak mendengar kepada sesuatu sebagaimana ia mendengar kepada seorang nabi hal keadaannya melagukan Al-Quran. Dan berkata seorang sahabat yang dikehendakinya ialah menyaringkan bacaannya. Ini membaca dengan suara yang baik dan nyaring. Dalam hadis yang lain, Allah tidak lebih mendengar kepada sesuatu sebagaimana dia mendengar bagi seorang nabi yang mempunyai suara yang merdu dan melakukan Quran. Dan kita juga dalam kitab Fathul Bari juga ada sebut bahawa suara nabi kita merupakan sebaik-baik suara. Kalau dikatakan Nabi Daud tu dengan suara yang sangat merdu dan baik, maka wa kana nabiyukum, nabi kita katakan ahsanuhum, adalah nabi kalian lebih baik daripada mereka. Wajhan wa sautan, pada wajah dan juga pada suara. Maka di sini nak maklumkan, kalaulah dengan Nabi Allah Yusuf tu dikatakan paling cantik, nabi kita lebih cantik lagi. Kata Imam Ibn Hajar, kalaulah dikatakan Nabi Allah Daud alaihi salam tu suaranya merdu, nabi kita lebih lagi. Kerana apa? Difahami daripada kata-kata baginda adalah nabi kalian itu yang terbaik dalam kalangan mereka pada wajah dan suara. Al-Qurtubi berkata bacaan Quranlah secara talqin yang mutawatir. Maksudnya dilafazkan secara mutawatir, ambil secara warisan. Daripada seluruh masyayikh satu generasi ke satu generasi sehinggalah ke zaman yang mulia kepada Rasulullah SAW yang mana tiada padanya talhin dan tatrib serta bersikap keterlaluan dalam pada makhraj hurufnya. Talhin maksudnya melagu-lagukan berlebih-lebihan, tatrib juga merengek-rengek dalam lagu tadi. Bersikap keterlaluan pada makhraj huruf, mad, idgham, izhar dan sebagainya daripada cara qiraat-qiraat. Apa yang dituntut pada pembacaan adalah tartil, iaitu ta'anni, baca dengan penuh ketenangan. Tamahul, menjelaskan huruf dan baris bagaikan gigi yang tersusun, iaitu menyamai susunan bunga-bunga akwan, bunga-bunga kewa, macam mana cantik bunga kewa nampak putih bersusun. Begitulah juga maksudnya baca Quran tadi itu dengan cara tenang dan tamahul, baca dengan sebutan yang jelas. Al-Qurtubi berkata ini adalah khilaf, iaitu membaca dengan lahan. Jika difahami makna Quran, sekiranya berlaku penambahan sehingga tidak difahami maknanya, maka ia adalah haram dengan kesepakatan ulama, seperti mana yang dilakukan oleh qurra' negara Mesir yang membaca Quran di hadapan raja-raja dan jenazah-jenazah serta mengambil pula upah. Ini pengarang dia komplain sikitlah. Adat dan budaya orang Mesir ni. Bila ada orang meninggal aja panggil qori, orang baca, kemudian pakai duk sorak kayu. Duk seronok sebab suara qori tu. Maka buruklah segala usaha mereka. Mereka menghalalkan, mengubah ayat-ayat Allah. Baca dengan cara tatrib tadi tu. Mereka menghina diri mereka sendiri dengan berlaku berani kepada Allah dengan menambah wahyu apa yang sebenarnya bukan daripadanya,
kerana kejahilan mereka kepada agama mereka. Mereka terkeluar daripada sunnah Nabi mereka, menolak jalan orang-orang soleh sebelum daripada mereka, tergoda kepada apa yang dihiasi oleh syaitan, lalu mereka menyangka itulah amalan yang baik. Mereka dengan kesesatan mereka berulang kali, sedangkan mereka mempermain-mainkan kitab Allah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Huzaifah bin Yaman radhiyallahu taala anhu mengatakan bahawa yang Nabi kita bersabda, yang maksudnya bacalah Al-Quran dengan irama dan suara orang Arab. Iqra'ul Quran biluhunil Arab wa aswatiha. Bacalah Quran ni dengan lahjah, luhun ni dengan lahjah Arab, kearaban, wa aswatiha dan suara kearaban. Maksudnya lagu-lagu Arabi. Maka tak bolehlah hari ni ada orang dia suka lagu Jawa, dia buat cara Jawa, dia suka lagu Minang, dia buat cara Minang. Tak boleh macam tu. Kena dengan irama dan juga lahan-lahan kearaban. Serta jauhilah irama-irama orang fasik. Lebih teruk lagi kalaulah dia ambil irama-irama muzik, irama-irama kita katakan lagu-lagu tertentu, maka langsung dia bawa pada Quran. Itu lebih buruk lagi. Dan irama ahli kitab. Akan datang selepasku satu golongan yang mentarjih, merengek-rengek dalam baca Quran, sebagaimana tarjihnya nyanyian dan ratapan. Ia tidak melepasi kerongkong-kerongkong mereka. Hati-hati mereka terfitnah. Begitu juga hati-hati mereka yang mengkagumi keadaan mereka. Ya. Kalau kita dengar setengah-setengah qari Mesir dalam rakaman-rakaman, ada yang menjoi Allah dan sebagainya. Tapi ada juga dalam kalangan qari mereka yang tak suka. Antaranya Syekh Mustafa Qalwash. Syekh Mustafa kalau dia baca Quran dalam Masjid Husain tu, tiba-tiba ada orang yang ada orang pergi jerit macam tu je, waktu tu juga berhenti. Sadaqallahul azim. Langsung berhenti, tak ada dah. Jadi orang tahu dah kalau dia baca, tak ada siapa berani angkat suara duk jerit-jerit macam tu. Sebab kadang-kadang duk jerit-jerit macam tu pun mendatangkan riak dan sebagainya juga pada orang yang baca. Maka Syekh Mustafa ni dia jaga sikit. Kataku perkara ini tidak terbatas kepada qurra negara Mesir sahaja, tetapi umum kepada kebanyakan negara Islam. Ni kata pengarang. Tadi dia mengambil kata Imam Qurtubi. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan melainkan dengan Allah. Maka menjadi kewajipan pada setiap orang Islam untuk memperelokkan bacaannya dan suaranya, serta memperkemaskan tajwid dan i'rabnya. Semua ini adalah memadai baginya insya-Allah. Cukuplah takat kita cantikkan suara, perkemahkan tajwid, i'rab, maksudnya bila kita baca tadi tu kena tempat berhenti, tak perlulah berlebih-lebihan pada lagu-lagu ni. Wallahu a'lam. Baik. Bab yang ke-14, mentartilkan bacaan Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Quran tadi tu dengan tartil. Waratilil Quran tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Ibnu Jarir At-Tabari berkata dalam tafsirnya berkenaan dengan firman Allah pada ayat waratilil Quran tartila, iaitu bacalah ia dengan bacaan yang nyata lagi jelas. Yang dikatakan tartil tu nyata lagi jelas. Dalam kitab Mukhtar As-Sihah dinyatakan maksud tartil dalam bacaan Quran sebagai memperlahankan bacaan, yakni tenang, dan menjelaskannya, menjelaskan satu-satu sebutan. Telah berkata Abu Abbas Talhah, Abu Abbas Sa'alab, tidak aku ketahui makna tartil melainkan tahqiq. Tahqiq maksudnya bacaan yang tenang. Maratib bacaan Quran ni dia ada tadwir, dia ada tartil, dia ada tahqiq. Jadi tahqiq ni bacaan macam qari-qari kita baca dalam majlis tilawah tu, bacaan yang sangat lambat. Tabiin, iaitu bacaan yang memperjelaskan satu persatu sebutan huruf, dan hukum tajwid, dan tamkin. Jadi tabiin tidak akan sempurna dengan bacaan yang tergesa-gesa, dan akan sempurna dengan dijelaskan sebutan huruf-huruf dan menunaikan segala hak huruf-huruf tersebut. Ad-Dhahhak berkata melontarkan satu huruf demi satu huruf. Itu yang dikatakan tartil. Ada satu riwayat pula daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib, bila ditanya kepada Sayyidina Ali apa makna tartil, Sayyidina Ali mengatakan tajwidul huruf wa ma'rifatul wukuf. Dia mentajwidkan sebutan huruf dan mengetahui wukuf, tempat-tempat berhenti.
Baik, berikutnya daripada Abi Wa'il dia berkata, berpagi-pagi kami dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, lalu seorang lelaki berkata, aku telah membaca mufassal, ya surah-surah mufassalah, iaitu ya surah-surah pendek, ya bermula daripada surah Qaf sampailah surah An-Nas. Ya, ini merupakan pandangan pengarang kita ni. Ya, yang mengatakan surah mufassal daripada surah Qaf sampai surah An-Nas. Manakala dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, Imam As-Sayuti pula berpandangan ya surah mufassalat ni bermula daripada surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat sampailah surah An-Nas. Itu surah mufassalat. Itu mengikut pandangan Imam As-Sayuti. Jadi ada seorang ya, dia jumpa dengan Abdullah bin Mas'ud ini dalam kalangan pelajar Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahawa aku telah membaca surah mufassal. Ya, dalam satu rakaat tu semua sekali baca. Ya. Maka kata Abdullah, kamu membacanya secara haz seperti haznya syair, iaitu bacaan yang bertalu-talu macam kita hafal syair lah. Alhamdulillahil jalali wa syari'il halali wal harami summa salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tahani Muhammadul hadi minad dalali wa afdalis sahbi wa khairi ali wa ba'du hadhi dubadun nawamtuha abiyatuha alfun bima qazituha yasalu hifdhuha ala al-atfali nafi'atun lil mubtadi rijali. Ya contohnya. Jadi baca laju-laju macam tu. Ya. Kamu membacanya secara khas, iaitu seperti khasnya syair, yang ini bacaan yang bertalu-talu. Sesungguhnya kami telah menghafal Al-Qurana. Ya. Dulu kata Abdullah bin Abbas, kami dulu hafal surah Qurana, iaitu surah-surah yang sama panjang dan pendek. Ya, surah-surah yang sama panjang dia semua. Ya. Dan yang dibaca oleh Nabi SAW kerana ketenangan bacaan baginda. Kami boleh hafal surah-surah Qurana ni hanya kerana tenangnya bacaan baginda. 18 surah ya daripada Al-Mufassal dan 2 surah daripada keluarga Hamim, iaitu surah yang dimulakan dengan Hamim. Semua surah tu Nabi kita baca dengan tenang sampai kami semua boleh hafal. Baik, yang berikutnya ditanya kepada Anas bin Malik bagaimana dengan bacaan baginda sallallahu alaihi wasallam, maka Anas bin Malik mengatakan ya muddu, ya maddan kanat qira'atuhu maddan. Bacaan Nabi ini maddan, ya secara panjang pendek. Lalu Anas pun baca, ada tempat panjang, ada tempat pendek. Kemudian berikutnya di bawah tu riwayat Ummi Salamah pula, ya Nabi kita baca waqaf dengan ya satu ayat demi satu ayat. Ya, lalu Ummu Salamah baca dan perdengarkan. Dengan erti kata Nabi kita baca dengan penuh ketenangan. Baik, yang berikutnya bab yang ke-15. Tidak mengkhatamkan Al-Quran daripada kurang daripada 3 hari. Ini dari segi adab. Ini dari segi adab. Dan ia bukanlah suatu, kita katakan ya, bukanlah suatu kewajipan. Ya, bukanlah juga mengatakan haram kalau orang dapat khatam Quran dalam masa sehari. Ya, taklah haram. Ya, ini hanya pada adab saja. Ya, pada adab. Daripada Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, kita baca dia punya terjemahan tu. Suatu masa dahulu aku berpuasa secara berterusan dan membaca Quran pada setiap malam. Sama ada aku menyebutnya kepada Nabi SAW atau diutuskan seorang kepadaku, lalu aku mendatangi baginda SAW. Baginda bersabda kepadaku, aku telah dikhabarkan bahawa engkau telah berpuasa secara berterusan dan membaca Al-Quran pada setiap malam. Aku menjawab, bahkan wahai Nabi Allah. Dalam hadis ini dinyatakan sabda baginda SAW, bacalah Al-Quran dalam tempoh sebulan. Ya, kata Rasulullah, bacalah Al-Quran itu dalam tempoh sebulan. 30 juzuk tu habis dalam sebulan. Aku berkata, wahai Nabi Allah, aku mampu lebih daripada itu. Lalu ya baginda SAW berkata, bacalah Al-Quran dalam tempoh 20 hari. Ya, 20 hari. Khatamkan. Ya, maksudnya 1 hari sejuzuk setengah. Kemudian aku berkata, wahai Nabi Allah, aku mampu lebih daripada itu. Baginda menjawab, kalau begitu bacalah dalam tempoh 10 hari. Sehari 3 juzuk. Aku berkata, wahai Nabi Allah, sebenarnya aku mampu lebih daripada itu.
Nabi SAW bersabda, bacalah dalam masa 7 hari dan jangan lebih daripada itu. Ya, maksudnya khatamkan Quran dalam masa 7 hari. Al-Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Amr Ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, daripada Nabi SAW bersabda, bacalah Al-Quran dalam tempoh sebulan. Aku berkata aku mampu lebih, macam hadis tadi juga. Kemudian di bawah tu, dalam riwayat Tirmizi, disebutkan bahawa Nabi kita mengatakan, tidak akan mengerti siapa yang mengakhiri pembacaan Al-Quran dalam waktu kurang daripada 3 hari. Tak mengerti di sini maksudnya dalam penghayatan bacaan. Nabi kita tegur Abdullah bin Amr bin Al-As ni supaya baca dengan tenang agar dapat lebih penghayatan. Dan ia bukanlah suatu kewajipan, kata para ulama. Ia bukan satu kewajipan. Maka dengan sebab tu tak boleh komplain lah kalau Imam Syafi'i dapat khatam Quran 2 kali bulan Ramadan dalam masa sehari. Sayyidina Osman bin Affan mengkhatamkan Quran dalam solat malam, tiap-tiap malam. Sepanjang bulan Ramadan sekali khatam. Maka apakah orang-orang yang macam ni masih belum faham Quran? Mereka dah lebih faham pada kita dah. Imam Syafi'i pun lebih faham daripada kita dah. Maka tidaklah timbul kita katakan isu ni. Ulama mengatakan hadis la yafqahu man qara al-Quran fi aqalla min 3 ni adalah hadis yang kita kena faham. Ia merupakan hadis berkenaan dengan galakkan supaya kita menghayati apa yang dibaca, dan ia bukanlah berkenaan dengan menafikan pahala. Maksudnya kalau seseorang tu dia mampu baca sehari pun dia boleh khatam, dari segi pahala dia akan dapat sempurna. Macam mana kita katakan alif lam mim bukan 1 huruf tapi 3 huruf yang Nabi janjikan dengan 30 pahala. Tak tahu makna pun dah dapat pahala. Begitulah Quran ni. Maka makin banyak baca, lebih banyaklah dapat pahala. Maka dengan sebab itulah Imam Abu Bakar Syu'bah Al-Ayyash, beliau mengkhatamkan Al-Quran 17,000 kali seumur hidup dia. Masya Allah. Imam Syu'bah ni 17,000 kali khatam Quran. Dalam satu hadis Nabi kita katakan ma'a kulli khatmatin da'watun mustajabah. Bersama dengan tiap-tiap kali khatam Quran ada satu doa mustajab. Jadi maksudnya Imam Syu'bah ni masya-Allah dia dapat sampai 17,000 kali doa mustajab. Jadi di sinilah pada hadis ni kita kena faham. Kadang-kadang orang bertikai bila kita bawa cerita kata ada ulama boleh khatam Quran 1 hari je, apa yang tak faqih lah apalah, macam-macam. Takkan Imam Syafi'i tak faqih? Faqih lah tu. Sebab apa? Hadis ni berkenaan dengan galakan untuk baca secara perlahan agar dapat menghayati. Maka dapat pahala lebih pada penghayatan. Adapun pahala qiraah lain. Pahala qiraah dah confirm dah dapat. Walaupun tak menghayati, walaupun tidak kita katakan memahami. Berapa ramai orang kita yang faham Quran pun, tapi dia baca, maka dia dapat pahala. Maknanya tidak akan faham segala kewajipan ke atasnya bagi mereka yang mengkhatam Quran kurang daripada 3 malam. Semua yang disebutkan ini atas jalan sunnah. Maksudnya tegahan tu tegahan makruh. Adapun dari sudut keharusan harus mengkhatamkan Quran dalam tempoh semalaman seperti yang dilakukan oleh Osman radhiyallahu taala anhu. Begitu juga diriwayatkan bahawa Tamim Ad-Dari mengkhatamkan Quran dalam 1 rakaat. Syu'bah meriwayatkan bahawa Sa'ad ibn Ibrahim mengkhatamkan Quran sehari semalam. Imam Malik meriwayatkan bahawa Umar bin Husain memulakan bacaan Quran pada setiap malam di bulan Ramadan. Sebab apa? Dia baca khatam lah tu, esok malam mula balik. Ali Al-Madini berkata Yahya telah mengkhatamkan Quran pada setiap malam antara waktu Maghrib dan Isya. Ini Masya Allah. Ini di luar akal kita lah. Cuma kita boleh tahulah wali-wali Allah ni Allah bagi kepada mereka karamah. Maka mungkin itu karamah bagi mereka. Jangan duk suka yang kita lah. Kita ni waktu terabai dengan Facebook pun kadang-kadang berjam-jam. Macam mana nak khatam. Kataku yang ni pengarang. Semoga Allah Ta'ala memberkati masa hamba-hambanya yang soleh yang mana mereka menggunakan sedikit masa tersebut untuk melakukan amal yang banyak. Disebabkan karamah yang Allah bagi itu. Lihat bagaimana Rasulullah SAW yang diberkati pada waktunya dengan dipercepatkan masa 40 hari kepada beberapa juzuk masa yang singkat.
ya, peristiwa Isra' Mi'raj. Maka ni gambaran suluhan ilmu daripada pengarang kerana apa, nak merealisasikan juga, nak relatekan juga dengan dengan ada dalam kalangan ulama yang boleh baca antara maghrib dan isyak je dah boleh khatam. Ya. Tidak dapat disangkal lagi, inilah kurniaan Allah yang mencari adat sebagai mukjizat kepada Nabi SAW dan para pengikutnya sebagai karomah. Ya, sebagai satu karomah. Ya Allah, jadikanlah kami dari kalangan mereka yang Engkau pelihara, wahai Tuhan yang Maha Pengasih, wahai saudaraku yang beriman. Sesungguhnya aku melihat kamu semua perlu mengkhususkan satu waktu sehari untuk baca sejuzuk daripada Quran. Sehinggalah kamu menghabiskan keseluruhan Quran dalam tempoh kurang daripada 40 hari. Ya, kita boleh khatam Quran kurang daripada 40 hari. Aku memohon kepada Allah Ta'ala agar dia membantu kamu dalam perkara ini. Itu doa daripada pengarang. Jadi saya rasa cukup dulu dekat tu untuk hari ini. Ya, ada masa nanti kita bila-bila pula kita sambung-sambung lagi lah. Ya. Ustaz Fahmi mesej-mesej aja. Ya. Bila masa saya free kita sambung aja. Ya, insya-Allah. Tak ada masalah. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Alhamdulillah, terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz untuk sesi kita yang kedua pada hari ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi, kita akan sambung siri ni sampai habislah. InsyaAllah sampai habis kitab ni, banyak sangat manfaat yang kita dapat daripada perbincangan-perbincangan seperti ini. Baik, saya mulakan dululah untuk beberapa soalan yang ada dikumpulkan. Sebelum yang lain, kalau mungkin ada nak tanya Ustaz lepas ni secara langsung, boleh tanya. Yang pertama, dalam bab haid tadi Ustaz, baca Quran haid, kita ada beberapa jemaah yang guru-guru kita bagi feedback. Ada, yalah kalau ambil hukum bacaan tu kira boleh lah. Boleh tak maksudnya kalau kita ambil daripada taklid mazhab Maliki tadi, ada sesetengah jemaah ni dia kalau dia bukan hafalan lah, tapi dia kalau tak baca seminggu tu kita macam reset balik. Dia macam lupa habis. Dia tinggal tu lupa habis. Jadi bila dia tak ambil booking ataupun dia tak masuk mengaji sebab dia datang bulan, lepas daripada tu berubah dia tu macam habislah tak duit. Merangkak balik lah. Merangkak balik. Jadi kalau kita ambil hukum yang tu untuk orang sebegini, boleh lah tu. Boleh lah Boleh lah, sebab kita kata Imam mazhab Maliki tadi dia kata keharusan secara mutlak. Mutlak ni maksudnya bukan pada hafizah saja, pada semua orang lah. Ya, baik. Yang kedua, untuk bacaan Quran imam tadi, kalau dia baca ketika mana tu dan dia menangis dia sampai keluar apa, macam tu kan, macam ada teresak-resak lah. Yang tu macam mana? Kemudian macam mana Ustaz, nak jawab dulu ke ada 3-4 soalan lagi? Saya sebut dulu. Menangis dalam baca Quran ni hukum dia sunat, digalakkan, tapi tidaklah sampai ke keadaan mengeluarkan suara tu. Ya, kalau mengeluarkan suara tu berhuruf tu boleh membatalkan solat. Ya, dalam mazhab kita. Adapun dalam mazhab Maliki tak batal. Ya, okey, baik. Seterusnya soalan tentang siwak. Boleh ke bersiwak tengah-tengah baca Quran? Tengah-tengah baca Quran bersiwak. Ya. Bukan waktu lah tu. Kita kalau waktu yang sunat kita bersiwak ni sebelum kita berwudu atau ketika berwudu, sebelum solat, sebelum baca Quran, dan begitulah juga ketika mana berubahnya bau mulut kita, maka pada ketika itu sunatlah kita bersiwak. Berubah bau mulut ni disebabkan lama tak bercakap. Tapi kalau orang tu sentiasa duk baca Quran, maka tak berubah. Jadi tidaklah sunat tiba-tiba dia bersiwak tu. Kadang-kadang ada juga dia jadi habit naknya, dia ketagih kayu siwak tu. Jadi tapi sebenarnya tak dituntut, Kalau tuntut pun sebelum baca lah. Sebelum baca. Kemudian menggunakan air liur untuk alih muka surat Quran. Baik. Dalam Ahsanul Kalam fil Fatawa wal Ahkam bagi Syekh Atiyah Saqar ada menyebutkan berkenaan dengan
haram, ya, haram guna air liur untuk kita selak Quran ni. Sebab apa haram? Sebab dia kata air liur itu maqdhurah, ya, suatu yang dipandang jijik. Ya, air liur tu bersih tapi jijik, ya, tapi dipandang jijik. Ya, contohnya lah, ya, memanglah bersih tapi cuba ambil letak kat pipi kawan tu, insya-Allah kena lempak. Ya, insya-Allah kena lempak. Ya, maka tu jelaslah menunjukkan bahawa kotor. Ya, kotor. Maka dengan sebab itu tak selayaknya letak pada Quran. Ya, tak selayaknya letak pada Quran. Kotor di sini kotor pada adat, pada pandangan kita, ya, pada kita katakan jijiknya, ya, naluri manusia. Ya, maka dengan sebab itulah, ya, hukum dia disebutkan oleh Syekh Abdul Safar kata haram. Wallahu a'lam. Kemudian yang terakhir, second last. Bolehkah kita mengajar orang kafir mengaji Quran? Ada yang berminat dia untuk nak belajar mengaji tapi dia mungkin tertarik pada Islam lah kot, tapi dia belum Islam lagi tapi dia nak mengaji dulu. Ada Ustaz, ini memang ada dan akhirnya pernah jadi satu kes lah dan dia masuk Islam lah lepas tu. Cuma dia memang belajar Iqra' dulu. Dia nak belajar mengaji. Kita ambil Al-Quran lah, fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah tu, ya, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ya, kalau dah dia duduk tu dia nak dengar, ya, lama kelamaan dia dengar tadi sampai dia dapat dia dapat masuk Islam, ataupun dia rasa tertarik dengan Quran. Ya, saya pernah juga saya duk masuk mengajar dalam Pro 2 tu, kadang-kadang ada aja yang, ya, Jepun ni, ya, dia lambat balik, lepas tu dia tengok kita orang Melayu ni berkumpul nak buat kelas, dia tanya ada apa, kita kata ada kawan-kawan yang boleh cakap Jepun beritahu kata ada mengaji Quran, dia kata nak duduk sekali boleh tak? Saya kata duduk aje lah. Ya, bila sampai giliran dia tu pergilah turn orang lain, tapi dia kata dia seronok, ya, seronok, ya. Namun lama kelamaan dalam 4 tahun juga sudahnya dia masuk Islam juga, ya. Itulah maksudnya tasamuh kita lah dengan dia, ya. Sebab kadang-kadang dia langsung tak dengar, ya, bila langsung tak dengar tu dah berkat tak pernah menyapa dia, rahmat pun tak pernah turun kat dia. Ya, wallahu a'lam. Okey, yang terakhir apa ni? Ada amalan berniat ambil panduan daripada Al-Quran dengan buka mana-mana muka surat lalu membaca ayat dan terjemahan untuk ambil maknanya. Ini mungkin itulah tu yang apa garpu apa? Apa nama garpu apa lah? Dia ginilah. Kalau dari segi hukum lah, dari segi hukum macam ni, ya, orang tu dia tengah stres sangat, ya, dia tak tahu nak buat apa lah sebab dia terlalu stres, ya, tiba-tiba dia buka ayat Quran, ya, sebab dia nak tengok istikharah dia ni, ya, nak buat apalah dengan sebab dia terlalu stres ni, maka dia guna kaedah garpu tadi, buka ayat-ayat kata faqtulu anfusakum, bunuhlah diri kalian. Bolehkah dia ikut? Ya, ini penyelesaian ni Quran ni, ya. Jadi jelaslah bahawa teori yang sedemikian hanyalah sekadar kita katakan sekadar pada selera dia. Ya, dia buka ayat ni kena sungguhlah dengan dia, ya, sebab pada selera dia. Tapi macam mana kalau kena macam orang tadi, orang stres tadi, selera dia juga, rupanya Quran suruh bunuh lah, ya, gantung diri dia, bunuh diri. Sebab apa? Sebab dia kata istikharah dah Quran. Ya, Quran kata bunuhlah diri kalian. Maka dengan sebab itulah kaedah ni tak boleh guna. Ya, kaedah ni tak boleh bawa pada orang awam nak guna dan sebagainya. Sebab apa? Sebab itulah bahaya dia tu ada. Ya, bahaya dia tu ada. Ya. Maka yang kita duk nampak ni sebab duk nampak yang cantik-cantik aja. Ya, tak nampak hak sebaliknya tu. Ya, hak sebaliknya boleh jadi macam tu. Ya, dan ia bukanlah perkara yang diasaskan dengan asas yang kukuh daripada syariat. Ya, wallahu a'lam. Okey. Ni satu soalan daripada dekat ruangan chat ni daripada Ustazah Atikah. Bagi orang perempuan yang sedang haid, jika baca Quran dengan niat zikir, boleh ke kita baca terus dengan melihat Al-Quran? Mushaf lah ni, yang melihat mushaf. Baik, berkenaan dengan sentuh mushaf tadi kita dah maklum bahawa menyentuh mushaf itu sepakat ulama tak boleh. Cuma, ya, zaman kita ni
adalah zaman yang sangat-sangat mudah sebenarnya. Sebab apa? Sebab dalam handphone kita ada Quran. Maka ya saat kita buka apps Al-Quran Android kita tu, ya kita sentuh ya handphone tu tak haram. Tak haram. Ya tak haram. Sebab apa tak haram? Sebab ia seumpama kita menyentuh bayang Quran aja. Contohnya macam ni lah ya. Kalaulah ni Quran. Kita angkat Quran ni depan cermin, nampaklah Quran tu ada dalam cermin. Maka bila kita pergi sentuh cermin haram ke? Tak haram. Sebab apa? Itu bayang Quran di cermin aja. Bukan Quran yang sebenar. Maka Quran yang ada dalam handphone kita tu macam tu. Ya. Maka dengan sebab itu, ya kalaulah kita ada pelajar kita yang haid dan sebagainya, suruh dia baca daripada handphone aja. Ya. Tak payah bawa Quran bagi tahu tak payah bawa Quran sebab dalam keadaan haid ni baca pada handphone aja. Sebab apa? Sentuh handphone tu pun ia tak haram sebab ia hanyalah pantulan kepada gambar Quran yang sebenar, bukan Quran yang sebenar. Ya, jadi zaman kita ni sangat mudahlah kalau isu sentuh Quran tu boleh saja diselesaikan ya dengan cara apatah lagi masing-masing memang dah ada aja apps Quran di handphone masing-masing. Ya wallahu a'lam. Walaupun page dia tu adalah full macam mushaf lah. Tak Ya ada pun masalah lah. sama aja sebab apa dia sentuh cermin dia macam Ana kata tadi lah kita angkat Quran tu depan cermin. Yeah. Kemudian kita sentuh cermin tu. Ya, kita sentuh cermin takkan haram. Ya, tak haram sebab apa itu hanya pantulan saja. Begitulah hukum Quran yang ada dalam handphone kita. Ini bukan fatwa Ana ni, ini fatwa yang ada dikeluarkan di ya Azhar dah ada fatwa tu ya berkenaan dengan Quran mahmul ni dalam handphone. Barakallahu fikum. Ada soalan lagi daripada asatizah kita? Boleh tanya direct dengan Al-Fadhil Ustaz. Silakan. Boleh buka mic, boleh tanya pada Ustaz. Kalau ada lagi soalan pada Ustaz sebelum kita selesaikan. Ustazah Zaimah, nanti boleh tengok balik. Kita dah bahaskan banyak di awal sebelum ni. Boleh tengok balik rakaman insya-Allah. Ada pandangan yang membolehkan orang haid, pandangan daripada mazhab Maliki. Okey, yang lain ada ke soalan? Senyap nampak tak ada tu. Ada ke? Sekejap saya tengok dalam grup. Tak ada. Setakat ni tak adalah mesej yang sampai pada saya. Sahabat-sahabat asatizah yang lain, ada lagi kalau ada. Kalau tak ada, kita boleh berhenti dululah di sini. Dan Al-Fadhil Ustaz boleh buat kesimpulan untuk sesi kita. Ada. Alhamdulillah. Ya. Siapa tadi? Dengar macam ada soalan. Ada suara? Ada ke? Tak ada. Kalau tak ada, saya serah pada Al-Fadhil Ustaz. Kita akan buat lagi siaran sesi yang akan datang insya-Allah. Kita akan cuba atur masa dengan Al-Fadhil Ustaz untuk kita cuba khatamkanlah. Ini bagus paruh kitab kita ni. Banyak sangat manfaat yang kita boleh dapat. Mudah-mudahan Allah Taala mengurniakan kesihatan, keberkatan kepada Al-Fadhil Ustaz pada ilmu beliau dan juga daripada karangan Syekh kita ni. Mudah-mudahan jadi manfaatlah untuk kita, jadi panduan untuk kita ambil dalam kita berkhidmat dengan ahli Al-Quran di Kubat Center ni dan juga kepada masyarakat lah supaya mereka celik Al-Quran. Dan mohon Ustaz buat kesimpulan dan sedikit nasihat lah untuk guru-guru kita. Silakan Ustaz. Alhamdulillah ya, bila kita bicara berkenaan dengan keharusan baca Quran pada wanita haid dan ya ia adalah bahasan daripada mazhab Maliki ya dengan hujah-hujahnya. Dan antara hujah Imam Maliki itu dia kata apa, haid dengan junub tak sama sebab junub ni boleh ditamatkan bila-bila masa macam kita sebutkan tadi. Adapun haid ya mestilah bila tamat darahnya dan sebagainya. Sebab itulah tak boleh disamakan hukum junub dengan hukum haid. Itu hujah dalam mazhab Maliki. Cuma nak bagi tahu zaman kita ni, zaman orang kata apa, maklumat tu sentiasa luas dan terbuka. Kalau kita tak bagi tahu pelajar kita pun, nanti dia cari sendiri, dia jumpa juga. Ya? Bahkan dia cari sendiri, dia jumpa, dia baca, kadang-kadang tu lebih bahaya daripada dia dapat daripada kita. Maka sebab itulah ya saya dalam pengajian sekarang ni pun saya bersikap lebih terbuka.
Ya, kita tak bolehlah nak tutup hanya sekadar ambil Syafi'i aja. Ya, sampai yang lain kita tak buka. Tak boleh dah. Sebab dalam perbahasan kita katakan langit terbuka sekarang ni, ya, maklumat ni kalau kita tak sampaikan, dia akan cari sendiri, dia dapat. Dia dapat daripada orang yang salah, dia akan bawa salah selama-lamanya. Maka adalah lebih baik kita para asatidzah, kita buka. Ya, dengan erti kata kita bersikap lebih terbuka, dengan kita juga meraihkan pandangan-pandangan mazhab lain, terutamanya dalam menjaga maslahah-maslahah orang awam. Ya, hal-hal macam tadilah, ya, kalau dia berhenti mengaji seminggu aja, datang merangkak balik, masya-Allah, ya. Kemudian ya, nak kena duk tatang, duk asuh balik pula, ya. Kemudian haid pula 15 hari, lupa pula, ya. Jadi paling kurang tidak kita ada solusi. Ya, paling kurang tidak kita ada solusi dengan, ya, kita katakan keluasan fiqh ni, ya, keluasan fiqh. Dan bagi orang awam, mereka tidak pun kita katakan sampai dia kena tahu ni pandangan mazhab mana, ini dalil dia apa, tak perlu. Sekadar dia tahu aja bahawa dalam mazhab yang muktabar ada pandangan yang mengatakan boleh. Cukup dekat tu aja. Ya, cukup dekat tu aja. Sebab mazhab orang awam ni mazhab guru dia. Ya, cukup dekat tu. Ya, saya mengaji dulu, guru saya beritahu macam ni. Ya, ada mazhab yang kata boleh. Cukup lah. Ya, walaupun dia tak tahu dalil yang secara detail. Ya, tidak perlu. Ya, maka dirasakanlah, ya, zaman kita ni dah sesuai dah untuk kita bawa cara pendekatan yang sedemikian untuk lebih harmoni sebenarnya. Ya, untuk lebih harmoni, ya, supaya orang Islam kita dapat lebih banyak meningkatkan amal, ya, bukan menghentikan beramal. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih diucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Azri Hashim Al-Bindani hafizahullah taala. Mudah-mudahan ada manfaat daripada pertemuan kita pada kali ini, dan insya-Allah nanti saya akan maklumkan balik dalam grup bila untuk sesi seterusnya untuk kita sambung dengan Al-Fadhil Ustaz, insya-Allah. Saya mohon Ustaz untuk doakan sikit Ustaz untuk kita sebelum kita berakhir. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma ja'alna ma'ana hadha huma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mafruda wa la mahruma. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, kami tadahkan tangan penuh dengan rasa kehambaan kepadamu, ya Allah, bersyukur di atas nikmat yang telah kau berikan kepada kami. Dan kami juga, ya Allah, menyesali dosa-dosa kami yang lalu, menginsafi kealpaan-kealpaan dan kelalaian kami terhadap kitab suci-Mu, ya Allah. Ya Allah, kau golongkanlah kami tergolong di kalangan mereka yang mencintai Al-Quran, melazimi pembacaannya, dan menyebarluaskan bacaannya kepada ummah. Ya Allah, mahirkanlah kami dengan ilmu-ilmu berkenaan dengan kitab agung-Mu, ya Allah. Dan golongkanlah kami tergolong di kalangan orang yang membawanya dengan penuh kemuliaan dan pengharapan redha-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, padamu kami berseru, merayu, merintih dan meminta. Ampunlah segala dosa-dosa kami, dosa kedua ibu ayah kami, dosa guru-guru kami, anak isteri kami, teman dan kaum kerabat kami, ya Allah. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, padamulah kami mengadu, merintih dan meminta. Angkatlah wabak yang sedang melanda umat manusia. Selamatkanlah kami semua daripadanya. Ya Allah, berilah penjagaan, perlindungan dan juga keselamatan kepada kami semua, dan berilah kesembuhan kepada mereka yang telah dijangkiti. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, padamulah kami meminta, ya Allah. Kami mengadu kepada yang tahu, kami meminta kepada yang mampu. Anugerahkanlah, ya Allah, anugerahkanlah, ya Allah. Janganlah dihampakan harapan-harapan hati kami ini, ya Allah. Tunaikanlah hajat dan permintaan tiap-tiap orang daripada kami. Ya Allah, siapa juga yang telah menjayakan majlis kami pada hari ini, berilah keberkatan hidup, penjagaan, perlindungan, kemurahan rezeki kepada semua yang terlibat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki. InsyaAllah untuk kita bertemu lagi akan datang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semua pada Ustaz dan juga pada asatizah Quba Center yang dapat bersama-sama pada hari ini, dan yang tak dapat bersama boleh tonton di rakaman kita di grup guru mengaji Quba Center lah, insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Dudut, dudut, dudut.